membuat kunjungan hormat kepada Ustaz Ustaz Dato'. Okey. Kali ini kami datang dekat Mahusana. So hari ini kita terangkan seberapa ringkas tentang Mahusana. Okey. Tanjak yang saya pakai ini adalah tanjak ayam beroga. Ayam beroga ni kalau kita tengok dalam kamus bahasa dia adalah ayam hutan. Jadi kalau ayam hutan tu kalau kita nampak dia ada satu ekor yang lebih. Kalau kita nampak dia duduk dia punya semua tinggi. Okey, tanjak ni adalah tanjak berasal daripada negeri Perak dan sekarang ni memang dah pupus dan tak dipakai dalam adat istiadat negeri Perak. Dan dia menggunakan garam sumbu, simpulan garam sumbu. Okey. Untuk jadi tanjak ni dia ada syarat-syarat untuk dipanggil tanjak. Dia apa yang dihiaskan kepala ni dipanggil desta. Apa-apa hiasan sama ada semutar, tanjak, tengkolok, semua dipanggil sebagai desta. Cuma untuk panggil tanjak ni dia ada syarat-syarat dia baru boleh dipanggil dia tanjak. Iaitu yang pertama, dia ada tapak, dia ada simpulan dan dia ada karangan. Dia ada cara pembuatan dia dan ada adab dia untuk membuat tanjak ni. Okey. Baju yang saya pakai ni adalah baju teluk belanga ataupun orang panggil dulu adalah baju kurung. Sama juga macam yang perempuan pakai, cuma ini potongan dari lelaki. Yang dia tak labuh macam perempuan. Okey. Yang di tengah ni saya panggil dokoh. Kalau orang lelaki ni dia pakai bulat. Dia tak ada bersegi-segi, dia bulat saja. Okey. So saya rasa kita terus pergi ke sampin lah. Okey. Untuk kain sampin, dia sekarang ni kita panggil sampin. Kalau sebenarnya dia adalah kain sampingan. Sekarang ni G dah hilang. Orang panggil sampin. Kalau kita cek dekat kamu dewan, perkataan sampin tak ada, samping ada. Okey, jadi ini adalah kain sampingan yang kalau dulu dia guna sebagai kain untuk pelbagai guna, bukan hanya untuk pakai untuk cantik saja. Okey, cuma pada hari ini kita pakai untuk yang saya pakai ni adalah lipatan daun sirih ombak beralun. Okey, kalau mana yang dah kenal maksud tersirat apa yang ada kat samping saya ni, dia akan tahu yang saya ni dah berkahwin. Dia bukan daripada tengok pada paras lutut ataupun ni, sebab dia ada perbezaan antara adat dengan adat istiadat. Adat istiadat ni maksudnya protokol yang telah ditetapkan dalam istana, pakaian-pakaian yang telah digazetkan untuk sultan, raja muda. Itu adalah yang adat istiadat. Yang adat ni benda yang kita pakai turun-temurun, yang diturunkan kepada anak, kepada cucu. Okey. Jadi macam mana nak tahu saya ni dah kahwin ke belum? Okey. Untuk lelaki, kepala yang untuk orang ni, dia akan start daripada sini, dia membelit ke belakang. Cuma kalau kita pakai semua, kita akan centerkan kepala. Ini kepala, ini kaki. Jadi kalau kita pakai samping dulu mesti kita nak straight. Kalau boleh straight, tak nak sengit. Tapi sebenarnya untuk lelaki yang dah berkahwin, dia yang ni dia membelit ke belakang. Kalau untuk duda, dia akan start daripada sini, dia akan membelit ke depan. Kalau bujang, dia akan berada kepala tu di depan, simbolik kepada menutup malu dan aib. Simbolik kepada orang yang bujang. Tapi untuk perempuan, kalau pakai kain batik apa semua tu, sebenarnya dia ada simbolik. Dia akan bermula untuk yang berkahwin, kepala kain batik tu dia akan membelit ke belakang. Dan yang janda dia akan start daripada ni membelit ke depan. Dan anak dara dia akan kepala di depan. Dia punya memang dia tu. Cuma pemahaman kita nak ini yang menyebabkan orang kadang-kadang siang dia janda, malam dia dara. Dia jadi berubah-ubah dia punya dia, sebab dia tak tahu dia punya. Sebab daripada pemakaian orang tu kita dah tahu daripada tanjak tu dia daripada mana. Daripada keris kita tahu dia ni bangsa mana, Minang ke, daripada Kelantan ke, Patani ke, Jawa ke. Daripada keris kita dah tahu dia punya leluhur dia.
Tapi daripada tanjak kita dah tahu dia ni daripada daerah mana, daripada negeri mana. Dia sebagai macam pasport. Okey. Seluar yang saya pakai ni adalah seluar potong Melayu. Dia mesti ada berpesak. Kalau sebab kita live susah sikit nak tunjuk. Dia sebenarnya pakaian Melayu ni sebenarnya dah patut syariah sebenarnya. Seluar yang dipakai ni sebenarnya adalah seluar yang didesain untuk kencing duduk. Kencing duduk. Dia tak macam kalau sekarang ni, pasal kenapa banyak orang kata beli, pasal dia ada zip. Tapi seluar yang ni memang seluar yang didesain untuk kencing duduk. Dan seluar ni kalau ikutkan dia macam besar, dia macam kain plekat. Dia ada cara, dia ada tali kancing ni. Ada tali kat situ. Okey. Jadi kalau kita tengok seluar, dia akan ada berada di atas lutut. Kain baju kita 3/4. So sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, kita akan nampak pakaian Melayu kita ni sebenarnya dah patut syariah. Memang dah didesainkan dengan cara hidup Islam. Okey, kita bagi kepada ni Ustaz Faiz pula. Beza sikit dengan yang dipakai oleh Cikgu Fazil. Alamak, saya pakai baju kurung cekak musang potongan lama. Kalau tengok ni beza dia, lengan dia besar, ada pesak, collar dia pun tinggi sikit. Dan satu lagi, kalau kita perasan collar baju Melayu yang sekarang, dia kalau butang sebelah kiri duduk kat atas, tapi potongan lama ni sebelah kanan duduk kat atas. Dia sebelah kanan duduk kat atas. Sebab tu tadi saya nak letak mikrofon kecil ni, saya tak jumpa tempat nak selit, sebab dia dekat sebelah sini dia punya selit. Jadi macam samping yang macam mana Cikgu Fadil terangkan tadi, kepala kain duduk kat depan. Jadi tersingkap lah status saya kat situ. Baik. Dan dari segi seluar, kita memang biasanya pakai atas pada buku lali. Sebab satu, memang banyak kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW pun disuruh supaya jangan tutup buku lali. Salah satunya nak jaga kebersihan pakaian lah. Dan tujuan lain orang Melayu pakai kain sampingan ni, kadang-kadang kalau nak solat, tempat yang kita nak solat tu tak tahu bersih ke tak, sama ada dia akan gunakan kain sebai, ni panggil kain sebai, buat jadi sejadah, ataupun kalau tak ada, buka kain samping letak untuk jadikan sejadah. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi. Okey, yang hiasan pada pinggang yang saya pakai ni namanya pending. Pending ni ada beberapa fungsi lah. Salah satunya dikatakan untuk tutup tempat orang menghantar sihir. Salah satu benda ni dikata untuk tutup hantar sihir. Sebab ada zaman dulu orang akan hantar sihir, salah satunya dipanggil cuca masuk daripada pusat. Jadi pending ni kita pakai betul-betul atas pusat. Tutup pada pusat ni supaya menghalang tenaga-tenaga jahat masuk, unsur-unsur jahat masuk daripada sini. Dan hiasan pada pending ni ada macam-macam lah. Kalau macam yang saya pakai ni ada lam alif, simbol lam jalalah. Lam jalalah ni kebanyakan pengamal-pengamal silat memang ambil sebab dia simbolik kepada kalimah nafi isbat la ilaha illallah. Jadi diringkaskan dengan bentuk lam alif. Jadi dengan tujuan ambil berkat lam alif ni nak halang daripada apa-apa yang buruk masuk daripada badan. Dan satu lagi ketika dalam peperangan lah, nak elakkan tikaman, selain daripada baju besi pakai kat luar ni, penahan jugalah. Jadi itu lebih kurang lah yang saya boleh kongsikan, InsyaAllah. Nama ikatan samping, okay. Nama ikatan samping saya pakai ni, dia satu, kedudukan kepala kain tu kat depan memberitahu status, dan ni nama saja ikatan samping tapi tak berkait dengan nama dia. Ikatan samping ni namanya teruna mencari jodoh. Tapi ini zaman dulu. Sebab zaman dulu kalau satu orang dia nak pergi, memang dia nak mencari jodoh, nak menyunting anak dara orang dan sebagainya, dia pergi rumah orang, dia tak perlu beritahu. Dia pakai samping macam ni, naik atas rumah, tuan rumah tengok, okey, tahu dah ini nak
nak menyunting anak dara orang. Tapi zaman sekarang kalau pakai pun, kalau tak beritahu orang tak tahulah. Tapi yang ni dah terberitahu, ada live lagi dalam Facebook Datuk, bahaya sikit malam ni. Baik, terima kasih. Itu saja insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desta yang saya pakai ni, dia dipanggil tanjak ataupun tengkolok lang menyusul angin Alang Iskandar. Yang ni memang diilhamkan oleh almarhum Sultan Alang Iskandar. Kalau ikutkan bentuknya sedikit rendah, dia tak berapa meninggi. Sebab kalau kita baca kepribadian Sultan Alang Iskandar pun memang almarhum seorang yang sangat merendah diri. Jadi dia bentuk asalnya dia tinggi sikit, dipatahkan oleh almarhum. Jadi dikekal bentuk dia rendah sedikit. Itu saja kot, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Cukup dah. La. Sabri. Oh, ni dia nak perantau. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Sabri daripada Shah Alam. Saya nak cerita pun dah banyak ceritakan lah, saya cuma tambah sikit-sikit lah. Okey, tanjak yang saya pakai ni namanya semangat Bugis, ataupun semangat Ugi dipanggil dalam bahasa Bugis lah. Okay, dia simbolik kepada peperangan dulu lah. Maksudnya tanjak ni dibuat di tanah Melayu, tapi ambil simbolik kepada peperangan Bugis menentang penjajah dulu lah. Okay. Sampin yang saya pakai ni dinamakan sebagai dendang perantau. Macam lagu raya kan. Okey. Biasanya dipakai oleh saudagar-saudagar dulu lah. Sebab dalam samping ni dia buat daripada kain pelikat ataupun kain songket, dia boleh buat kocek lah. Contoh ni ada karung. Orang dulu saudagar dulu disimpan duit ke apa ke, dia akan gunakan sebagai sarung, sebagai karung untuk berbelanja lah kan. Seluar pun sama lah macam Tuan Fazil cerita tadi lah, seluar pesak jugalah. Seluar potong Melayu dulu lah. Keris ni keris biasa. Dia buka dulu. Lama tu. Oleh itu keris ni biasanya kalau kepala hulunya ke dalam, hulu ke dalam ni biasanya dalam keadaan aman lah, akan berperang lah. Lepas dia terbalik ke dalam lah. Kalau dia nak berperang, dia akan pusing sediaan untuk berperang lah kan. Macam tu lah. Kalau keris ni perlu 3 luk lah, 5 luk. Mesti jadi confused. Ni dalam 5 luk lah keris ni. Keris biasa untuk pakaian, awak kata apa, pakaian Melayu lah. Ustaz lah. Ustaz lain sikit. Yang ni keris, kalau sarung jenis macam ni sarung keris Bugis lah. Bilah dia ni bilah Malela. Kalau tengok daripada dekat, dia ada alur pada bilah dia. Sebab dikatakan lah Malela ni tujuan dia memang untuk bertikam pun. Jadi alur ni mempercepatkan keluar darah orang. Jadi seram sikit lah sebenarnya keris ni. Cik Fadil punya keris, keris Cik Fadil pula pengurusi dia. Okey, keris saya keris Pukal. Kadang-kadang keris Bugis juga. Dia satu look aja. Kalau kita tengok keris ni, dia tak straight. Kebanyakan keris dia akan menghala ke sini supaya bila kalau menikam dia mengelirukan musuh. Kita kata nak tinggal depan tapi dia pergi ke tepi. Okey, ni keris sepukal ataupun kalau orang satu look. Okey. Okey. Baik, terima kasih kepada Cik Fadil dan kawan-kawan yang mempromosikan kepada kita, memperkenalkan kepada kita budaya tradisi. Lagi satu, dia tak nak. Ya, ada soalan yang tuan-tuan nak tanya. Daripada saya minta Cikgu Fadil, tanjak ni usul asal ni dari mana? Ya, soalan daripada Abang Din, tanjak ni usul asal dari mana Ustaz? Ni Cik Fadil. Assalamualaikum.
sekitar tahun 1400 dia dah memang start diguna. Yang mana kalau dalam Semenanjung Tuah, tanjak dia adalah tanjak gajah gemulung. Okey. Tapi yang kita dah pakai tanjak ni apa benda sebenarnya? Kenapa kita pakai tanjak? Kenapa tak pakai semutar ataupun pakai vista dan lain-lain? Okey. Katalah Semenanjung Tuah. Dijunjung orang Melayu kan 3 perkara ni. Al-Quran, keris dan tanjak. Okey. Al-Quran adalah simbolik kepada agama Islam. Keris adalah simbolik kepada bangsa. Pasal kalau kita tengok keris, kita tahu ini keris daripada Patani, kita tahu ini keris daripada Jawa, kita tahu ini keris daripada Terengganu, keris Pahang. So kita tahu yang maksudnya dia lebih wujud kepada bangsa. Dan tanjak ini adalah simbolik kepada tanah yang dipijak. Bermaksud orang yang pakai tanjak ini adalah orang yang mengaku tanah Melayu ini adalah asal usul orang Melayu. Jadi dia adalah simbolik kepada tanah yang dipijak. Itu pasal kalau kita nampak macam tanjak yang saya pakai ni, kalau orang tahu, nampak pakai garis buku, orang tahu ini adalah daripada Negeri Perak. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan, dia ada tanjak dia untuk Negeri Sembilan. Kalau kita pergi ke Pahang, kita tahu ini adalah tanjak Negeri Pahang. Jadi tanjak ni dia lebih kepada untuk kepada selain daripada dia dipakai untuk sebagai wujud kepada jawatan, wujud kepada apa, selain daripada jawatan, ada yang untuk peribadi. So macam-macam lagi kegunaan tanjak ni. Dia maksudnya dia bukan sekadar perhiasan kepala, dia boleh merujuk kepada dia punya tugasan dia, pangkat dia. Dan dia sebenarnya tanjak ni dia macam-macam ciri. Dia ada ciri-ciri yang jenis untuk megah, sombong, untuk yang bersifat tunduk, dan bersifat bunga-bungaan. Contoh macam yang tanjak bersifat sombong, contohnya macam tanjak Semangit Ugi. Seorang dah semana ataupun ketua, dia pula ada sombong. Sombong dia bukan sombong yang negatif. Sombong apabila dia mengetuai ataupun dia berjumpa dengan orang. Kalau dia tak ada sombong itu, tidak ada karakter sebagai sombong, maka dia itu dia boleh orang kata macam orang boleh memainkan. Jadi karakter tu kena ada supaya bila orang nampak tu, wah, dia ni macam ada dia punya karakter tu. Jadi itu salah satu dia punya kegunaan tanjak. Dan yang sebenarnya semua orang kalau pakai tanjak, dia kena tahu apa yang sifat tanjak yang dia pakai. Jangan kita pergi contoh macam tanjak dia megah. Okey, bila ada upacara kematian, kita pergi ke majlisan tu. Jadi itu yang kalau dia pakai tanjak tu, dia kurang adab. Patutnya bila majlis itu majlis kesedihan, maka dia kena pakai tanjak yang musuh, yang merendah diri, yang bersifat sedih. Okey, itu. Baik. Itu saja ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, siapa yang ambil gambar selepas habis dah. Kan nak gambar kenang-kenangan dengan hero-hero ni, selalu tengok Naskah Merdeka je. Ini bukan pengantin punya ya, busana pengantin lain tuan. Ini budaya kita ada makna yang tersirat. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Kak Ros, hari Sabtu Ahad ada kelas kuliah Duha ke Kak Ros? Minggu ni tak ada kuliah Duha, hari Sabtu Ahad. Minggu lagi sekali ada kuliah Duha, betul ya? Penyerahan. Oh. Lepas sikit ni mana balik. Dari daripada amanah daripada guru, kami menyerahkan buku ini Desta Alam Melayu, semuanya asal-usul sejarah dan penggunaan. Dalam ni ada terang berkenaan dengan asal-usul tanjak, berkenaan dengan asal-usul tanjak, pantang larang, adab, apa simbolik kedudukan simbol tanjak, seperti saya dah terangkan dalam buku ini. So dalam ni ada tentang perbezaan Desta. Ini muka kenal lah. Okey. So kat dalam ni macam-macam kita ada terangkan banyak perempuan sebenarnya pun banyak tu yang patut syariah sebenarnya, semua menuntut aurat.
Okay, kedudukan apa pucuk ni pun ada masuk-masuk tertentu, so kita ada ni. Okey, so kami serahkan kepada Datuk. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah kita dapat buku ya. dan Destar Alam Melayu. so hari ni kami nak menaruh Datuk. Datuk. Kami memang untuk Datuk. Dah buat untuk Datuk ni. Memang buat untuk Datuk. Kenapa kita serahkan juga letak. Lalu saya apa? Boleh tak? Boleh. So, kalau ini kita gunakan namakan ni simpulan ketupat palas. So kita boleh laras. Nama dia ketupat palas. Yang ni simpulan dia nama ketupat palas. Nama Nama ni simpulan dia. ni mahkota alam. Mahkota Alam. Tengok. Okey dah. Ni cikgu terus terangkan laporkan pula. Okey, daripada sudut adat Pakai. Okey, daripada sudut adat simpul kita akan pakai di telinga kanan daripada adat. Dan ada adat istiadat untuk membezakan dalam kedudukan seseorang dalam satu organisasi. Contoh macam sultan, dia akan menggunakan simpul di belah kiri sebab nak membezakan antara yang ahli lain dengan yang ketua. Maka itu adalah tertakluk dalam adat istiadat. Cuma untuk adat yang dipakai pada harian, dia memang simpulnya berada di telinga kanan. Okey, sebenarnya dia ada maksud sebenarnya kedudukan simpul ni. Kalau seseorang tu dia datang dengan simpulan dia berada di belakang ni, dia bermaksud niat dia tak baik. Dia memang datang memang niat untuk berperang, bermusuh. So simpulan dia betul-betul di belakang telinga. Tapi kalau dia berduduk di belakang telinga ni, bermaksud dia dalam keadaan sedia. Maksudnya dalam keadaan cerita, contoh macam dalam keadaan satu tempat yang kita tak boleh nak berbicara, kita nak bagi isyarat kat belakang untuk bersedia. Okey, kita hanya orang depan tu hanya pusingkan dia tanjak ni, duduk ke belakang. Maksudnya memberitahu kepada keadaan bersedia. Tapi bila untuk serang, untuk berperang, maksudnya dia akan pusingkan dia punya simpulannya berada di belakang. Maka terus jalan. Itu simbolik yang ada di dalam kedudukan simpulan. Okey, itu saja. Kalau depan dia untuk penglipu lara, pelawak. Okey, benda ni kalau dia berada depan guru, dia satu yang kurang beradab. Kalau berhadapan guru, maksudnya dia dah kepada guru, maksudnya bila dia berada simpulkan ke depan. Sebab itu untuk penipu lara ataupun pelawak ataupun hibur aja yang pakai simpulan di hadapan. Okey. Okey. Boleh ya? Dah boleh dah. Balik masak. Okey, masih semua peserta ada ya. Masih cikgu. Okey, kelas bersurai. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.